وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Terima kasih kepada pengurusi majlis, berusaha Tuan Pengurusi Masjid serta seluruh ahli jawatan kuasa, para pegawai masjid, dan Tuan Imam, Bilal, seterusnya muslimin dan muslimat jemaah Masjid Taqwa Durian Burung Kuala Terengganu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama sekali, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya, radina billahi rabba, kami semua redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, kami semua redha Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami semua redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengekalkan nikmat Islam kepada saya dan kita semua. Dan kita semua mohon di dalam majlis ilmu yang dihadiri oleh ramai, tentu dalam masjid ni mesti ramai orang-orang soleh yang kita tak kenal, dan mereka adalah orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa saja doa yang saya panjatkan diaminkan oleh semua orang-orang soleh yang ada di keliling kita ni, untuk kita sama-sama dirahmati dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya juga Allah Subhanahu wa taala menyempatkan kepada kita untuk berada dalam bulan Ramadan dan diampunkan di dalam bulan Ramadan, serta dirahmati saya dan kita semua dalam bulan tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, lama tak berkuliah. Di sinilah saya sampai nak bercakap pun susah, mereka bagi makan 5 kali lah. Nak bercakap pun susah ni. Subhanallah. Sekejap ada satu lagi. Okey. Sebab lama tak datang, jadi dan malam ni pun ceramah kita tak boleh panjang. Kita dibenarkan untuk berceramah malam ni pun, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dalam masa yang singkat ni, sama-sama kita mengulang kaji untuk masuk ke dalam satu bulan yang dimuliakan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan kena tahu, Ramadan ni kelebihan dia umat lain tak dapat. Allahu Akbar. Ramadan ini kelebihan dia bukan umat lain tak dapat, bukan sahaja umat lain tak dapat, Rasul-Rasul tak dapat. Apa yang saya sebut ni disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para sahabat dan Nabi bila nak sampai Ramadan, mereka melakukan persiapan Ramadan berbulan-bulan sebelum datangnya Ramadan. Malangnya kita pada hari ini, bukan sahaja dah masuk Ramadan, dah hampir habis Ramadan, ada di kalangan anak-anak kita yang tak berpuasa Ramadan. Wal'iyadzubillah. Hak ni kena bagi perhatian tahun ni. Ibu-ibu dan ayah-ayah semua, Allah bagi peluang tahun ini 1422 Hijriah, dah hampir dengan Ramadan. Pastikan anak-anak berpuasa Ramadan pada tahun ini sampai habis. Antara yang disebutkan oleh Nabi untuk sama-sama kita ambil peluang keberkatan Ramadan, selain daripada berdoa, selain daripada berdoa mulai malam ni, wahai Allah,
bagilah kami sempat dalam bulan Ramadan. Wahai Allah, ketika kami sempat dalam Ramadan, Kau ampunkanlah kami ketika kami duduk dalam bulan Ramadan itu. Wahai Allah, Kau rahmatilah kami ketika kami berada dalam bulan Ramadan itu. Wahai Allah, Kau jadikanlah kami di kalangan mereka yang banyak ibadah dan ikhlas ibadahnya ketika kami dalam Ramadan itu. Doa. Kemudian Nabi sebut, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah, sesungguhnya pada masa bersahur itu ataupun perbuatan bersahur itu ada keberkatan. Barakah Nabi sebut, ada keberkatan. Kita pelik sekarang ni anak-anak tak mau bangun sahur. Yang pertama, sebab mak ayah yang moden-moden ni dia tak bangun sahur. Ataupun sebab yang kedua, mak ayah yang 30-an ni, 40-an, 30-an ni, dia sahur awal pukul 12. Betul tuan-tuan? Banyak ni. Maka dia tidak mendapat keberkatan yang Nabi sebut yang nombor 1 tadi. Tasahharu, sahurlah kamu semua. Gerak anak-anak. Sahur ni lagi dekat dengan waktu subuh, lagi afdal. Lagi tinggi markah bersahur ialah lagi hampir dengan waktu subuh. Lagi banyak barakah bersahur yang Nabi janji ialah yang paling hampir dengan waktu subuh. Bukannya jam 12, bukannya jam 1 pagi, bukan pukul 2 pagi makan di kedai mamak, niat sahur bukan pukul 3 pagi, bukan. Dia dekat dengan subuh. Kalau subuh pukul 6, 5.30 sedang makan. 15, 5.30 sedang makan. Itu yang terbaik insya-Allah. Tasahharu. Ramai orang hari ni dia buang sunnah ni. Walaupun dia sunat, dia bukan wajib, tetapi dia mempunyai keberkatan yang membuatkan anak-anak dan keluarga itu berpuasa. Tuan-tuan jangan ingat anak-anak tuan-tuan tak bersahur tu sebab dia memang tahan. Dia makan di sekolah. Hai, ustaz ni nak suruh kami buruk sangka dengan anak-anak ke? Saya cikgu sekolah. Saya bukan doktor, bukan, saya cikgu sekolah. Dan hari ni saya ada sekolah. Bukan sekolah saya yang hari ni budak tak puasa, yang dulu. Yang sekolah menengah terutamanya, sekolah menengah biasa. Sekolah menengah biasa. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi tanya cikgu-cikgu sekolah menengah yang biasa. 30 Ramadan tak bangun sahur. Mak ayah kata, ish, bagus ni. Hebat anak-anak ni, tak sahur ni, tahan. Tahan apa? Dia dah makan, dia dah minum di luar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan dia tidak berpuasa 30 hari Ramadan. Ramai anak-anak remaja tidak berpuasa 30 hari Ramadan. Habis Ramadan, keluar Ramadan dalam keadaan dilaknat oleh Allah Jalla Jalaluh. Wal'iyadzubillah. Sebab rahmat Ramadan ini seperti hujan lebat yang kena pada semua orang, termasuk makhluk-makhluk Allah yang lain selain daripada jin dan manusia. Hujan rahmat dalam Ramadan akan kena semua orang walaupun dia lari daripada bulan Ramadan. Kena walaupun sikit. Sebab tu bila datang Ramadan, orang penuh masjid walaupun orang tu orang muda yang jarang kita tengok solat 5 waktu. Pasal tuan-tuan? Ramai orang datang ke masjid. Subuh pun ada orang ke masjid, ramai. Berganda bilangan daripada subuh biasa. Disebabkan limpahan Ramadan. Limpahan barakah dalam bulan Ramadan. Limpahan rahmat dan kasih Allah dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba ada manusia yang tak terkena dengan limpahan dan juga curahan yang lebat daripada hujan Ramadan dan hujan rahmat Ramadan pada setiap tahun. Kenapa? Yang ni kena takut tuan-tuan, kena takut. Sebab Ramadan dia bukan ibadat, dia bukan ibadat bulanan. Dia bukan ibadat mingguan, dia ibadat yang setahun sekali. Semua amalan anak Adam Allah sebut dalam satu hadis.
Aku gandakan, kata Nabi. Allah sebut dalam satu hadis, aku gandakan tiap-tiap amalan anak Adam daripada 1 kali ganda, 2 kali ganda, 3 kali ganda, 10 kali ganda satu amalan. Semayang berjamaah di masjid, Allah gandakan 27 kali ganda. Ada sebahagian sedekah bukan bulan Ramadan, Allah gandakan sehingga 500 kali ganda. Ini hadis. Ada sedekah yang digandakan oleh Allah luar Ramadan 700 kali ganda. Illa saum, kata Allah, kecuali puasa Ramadan. Apa maksud kecuali Ramadan? Kecuali puasa Ramadan. Illa sauma wa ana ajzi bih. Kecuali berpuasa, aku yang akan gandakan dan hanya aku yang tahu berapa aku gandakan pahala dan juga keberkatan Ramadan itu. Ramadan, tuan-tuan, Ramadan yang ditinggalkan pada kali ini oleh umat Nabi Muhammad. Bukan orang muda yang laki-laki saja, tuan-tuan, yang perempuan sama tinggalkan Ramadan. Bila kena tangkap di sekolah tak puasa yang perempuan, dia kata dia cuti. Start berapa bulan cuti? Ustazah-ustazah dia tahu berapa bulan cuti. Dia mesti habis dalam tempoh sekian-sekian. Ni dah berapa hari dah. Tak boleh kantoi, tak boleh nak tipu. Rupanya tak berpuasa, laki-laki dengan perempuan. Gerak anak-anak bangun sahur. Tuan-tuan, jangan percaya dah. Kalau tak bangun sahur tu, jangan percaya. Ayah-ayah yang datang malam ni ramai. 500-600 orang malam ni, dengan ibu-ibu. Alhamdulillah ada penjarakan ni, saya sebut ni lagi bahaya pula kan. Dah lah ramai ni. Ni ada penjarakan, semua pakai mask. Alhamdulillah. Tak langgar SOP. Subhanallah. Walaupun anak-anak, tuan-tuan, ini peringatan nombor 1 daripada saya. Untuk ceramah malam ni. Walaupun anak-anak yang ada dalam rumah kita dah umur 13, sudah umur 15, dah umur 16, gerak dan bangunkan untuk bersahur bersama-sama. Fa inna fis sahuri barakah ataupun fa inna fis suhuri barakah. Sama ada pada perbuatan bersahur itu ada keberkatan ataupun pada makanan bersahur itu ada keberkatan. Walaupun seteguk air dengan niat untuk bersahur, ikut sunnah Nabi, mengambil dan menagih barakah daripada Allah Jalla Jalaluh yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi tahu ke ahli keluarga, minta yang tu, Allah bagi insya-Allah. Ayah-ayah yang berani, ayah-ayah yang ada maruah, yang ada iman, panggil anak-anak, tiap-tiap hari tanya. Tengok muka dia, tanya, puasa dah hari ni? Yang beranilah. Yang dayus tak payah tanya. Walaupun dia umur 17, walaupun dia umur 18, panggil duduk depan. Tengok muka dia, dia tengok muka kita. Puasa dah hari ni? Tak payah paksa dia, tak payah garang-garang. Tanya aja. Ada kesan dia, tuan-tuan. InsyaAllah ada kesan dia. Dia tak puasa hari pertama, dia tak puasa hari ketiga, dia tak puasa hari keempat. InsyaAllah lepas tu dia akan puasa. Kena tanya. Kita sebab kita buat tak heran. Bangun sahur pun tidak, satgi buka puasa kita panggil masuk. Alhamdulillah puasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian yang kedua, untuk saya dan kita semua ni ulang kaji ni, dia semua benda ni kita dah bercakap. Semua benda ni ustaz-ustaz semua bercakap. Keagungan bulan Ramadan yang dikhususkan oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih wahai Allah, pilih kami jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ni tuan-tuan, ada yang dah jumpa 20 Ramadan, ada yang dah jumpa 30 kali Ramadan. Ada di kalangan kita yang dah jumpa 40 kali Ramadan. Selalu saya ingatkan, tiap-tiap tahun kita ingat benda ni. Yang umur 60 maksudnya sudah berjumpa dengan Ramadan 45 kali dah puasa Ramadan. Kalau kita kira berpuasa daripada umur 15
Semua boleh kira malam ni yang dalam masjid termasuk saya. Allah Jalla Jalaluhu memberi peluang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk puasa Ramadan daripada tahun 2 Hijrah, kemudian Nabi wafat tahun 11, Nabi tak sempat bertemu Ramadan. 2, 3, 4, 5 Hijrah, 6, 7, 8, 9, 10 Hijrah. Lebih kurang Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Ramadan 9 kali. Saya yakin dalam masjid ni, yang saya nampak lah, takat yang saya nampak, semua lebih 9 kali puasa Ramadan. Subhanallah. Tuan-tuan sedar tak ni nikmat yang Allah bagi ni? Subhanallah. Nabi kita, idola kita, junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hanya bagi 9 dia. Kemudian Nabi wafat. Kita umat biasa, Allah dah bagi 20 kali Ramadan, 25 kali Ramadan, 30 kali Ramadan. Sudah berapa kali kita diberikan oleh Allah Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Balik, ambil satu kertas, tulis target Ramadan 2021. Tulis daripada hati dengan azam yang tinggi. Tak payah tunjuk ke anak-anak, tak payah tunjuk ke isteri. Untuk kita dengan Allah. Isytihar dengan Allah Ramadan kali ni, berapa banyak nak bagi duit, nak sedekah. Isytihar dengan Allah Ramadan kali ni, tak mau tinggal tarawih. Isytihar Ramadan kali ni, berapa malam kita nak iktikaf di masjid. Boleh. Dan pastikan azam tu keluar daripada hati kita. Kalau hari kedua kita tulis itu, kita wafat, Allah ambil nyawa kita, semua yang kita azam tu telah pun direkodkan dalam buku amalan kita. Subhanallah. Ini untuk siapa? Umat Nabi Muhammad saja. Umat lain dapat? Tak dapat. Umat yang berniat, berazam, sungguh-sungguh nak buat, kemudian tak boleh buat sebab sakit, tak boleh buat sebab mati, Allah akan arahkan wahai malaikat, tulis apa yang dia azam untuk dia lakukan. Subhanallah. Balik, ambil satu kertas, tulis azam ibadah Ramadan 1422 Hijrah. Bukan azam di tangan, bukan azam di atas kertas, azam yang keluar daripada hati kita. Tak payah tulis lah ustaz, duk buat selalu dah. Niat geng nak melawan, dia kira nak bagi alasan. Alasan. Tulis, kita akan malu dengan diri kita, tuan-tuan. Kalau kita tulis, kita akan malu dengan diri kita. Bila 3 Ramadan, kita tengok, kita tak buat benda yang kita azam. Dulu seminggu sebelum Ramadan, kita berazam dengan Allah untuk baca sehari sejuzuk Quran. Tiba-tiba dah hari ke-5 Ramadan, kita tengok-tengok azam kita, Allahu Akbar. Pernah janji dengan Allah, dengan diri kita untuk buat, tiba-tiba tak buat. Dia datang semangat balik, tulis. Subhanallah. Sebab Ramadan yang datang kali ni, tuan-tuan, saya yakin Ramadan yang datang pada tahun ini, tahun depan, ramai yang ada dalam masjid ni tidak berpeluang untuk melihat subuh Ramadan 1423. Sebab ajal dia dah sampai. 1443, silap. Kalau salah tu begitu, sesuai. 1443. Atau ni 1442. Ramai malam ni, 1000 orang malam ni, 1000 ni, kan? Mesti ada. Mesti ada. Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir untuk dia. Subhanallah. Yang umur 20-an, yang umur 30-an, yang umur 40-an kata, lambat lagi ustaz. Tuan-tuan tak tengok berita minggu lepas meninggal, hari ke-6 berkahwin. Bukan kita kata dia jahat, bukan dia jahat. Saya nak beritahu ajal. Baru umur berapa?
Akhir zaman Allah Ta'ala tak tengok 60-an. Lebih dekat dengan akhir zaman, kematian mengejut itu banyak. Pergi ke Nuri, balik, meninggal 4 orang dalam satu kereta. Semua muda. Ini bukan cerita 10 tahun, semua yang minggu ni, minggu lepas. Subhanallah. Beruntung orang yang hatinya bersih dan sentiasa berazam untuk melakukan kebaikan dan ibadah yang banyak. Ada orang tuan-tuan tak pernah terlintas dalam hati dia untuk berpuasa Ramadan. Punya jauh dengan Allah. Jauh dia dengan Allah Jalla Jalaluh. Terlintas untuk tarawih pun tak pernah, walaupun lagi seminggu nak Ramadan, lagi 2 minggu nak Ramadan. Tak terlintas. Maka beruntung umat Nabi Muhammad yang mana ada malam ni dalam masjid ni, yang dalam hati dia selalu diilhamkan oleh Allah untuk melakukan ibadah dan kebaikan. Allah selalu peringat dia. Dia sentiasa berazam. Minggu depan nak buat sekian. Tahun depan nak buat sekian. Bulan depan saya nak buat sekian. Kaya dengan azam untuk melakukan ibadah dan kebaikan, dan kemudian dia buat. Allah bantu, lorong dan mudahkan kehidupan harian dia untuk dia buat. Nombor 4, peringatan untuk saya dan kita semua. Yang keempat, ini peringatan Ramadan. Sementara kita masih hidup, maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah terima semua amal yang pernah kita lakukan. Yang ni kita terlepas pandang, tuan. Yang ni kita terlepas pandang. Kita terlepas pandang, ibu-ibu, ayah-ayah semua, bahawa apabila sesuatu orang itu melakukan ibadat, melakukan kebaikan, apa jaminan untuk Allah terima pula ibadat dan kebaikan? Apa jaminan? Kita kata jaminan dia, saya Islam lah Ustaz. Sebahagian sahabat radhiyallahu anhum menangis sebelum solat. Menangis seperti kehilangan dan kematian orang yang tersayang. Lalu para tabi'in tanya kepada sahabat, kenapa menangis? Sebelum solat, kenapa menangis? Sebelum puasa, kenapa menangis? Sebelum kamu bersedekah, kamu telah pun menangis. Pelik, tabi'in tengok pelik. Jawab para sahabat radhiyallahu anhum, kami menangis kerana kami risau Allah tidak menerima amal yang kami lakukan. Tu sahabat, tuan. Kita 35 tahun beribadah, tak pernah tadah tangan kepada Allah. Tak pernah risau pun dalam kehidupan kita. Umur kita sudah 35, umur kita sudah 40 tahun, umur kita sudah 56, umur kita sudah 67, umur kita sudah 71. Tak ada masa pun untuk kita pernah risau dan mohon kepada Allah, wahai Allah, ibadah yang aku lakukan selama ni dalam kehidupan aku, wahai Allah, terimalah wahai Allah. Takkan Allah tak terima, Ustaz? Jawab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bila orang tanya, kenapa kamu kelihatan menangis teresak-esak wahai Ali? Sayyidina Ali kata, kerana aku tak tahu apakah Allah menerima ataupun tidak amal-amal ibadah yang telah dikerjakan oleh aku. Tuan-tuan tak pelik tengok 2 orang Nabi ni, contoh je saya bawa ni, contoh 2 orang Nabi melakukan satu ibadah, kebaikan. Ibadah yang mereka lakukan itu ialah mendirikan Kaabah, iaitulah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bina Kaabah. 2 beranak, orang kena punya 2 beranak tu bukan dia
melahirkan dua orang anak. Dua beranak tu, ayah dengan anak tu. Sama tak? Sama, tak payah hurai lah. Bang masa hurai. Dua beranak ni, mereka yang bina Kaabah, Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Habis bina Kaabah, pergi cari satu batu untuk letak sebagai batu penanda nak mula tawaf di salah satu penjuru Kaabah yang dibina. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nampak tuan? Ayat ni kita cari. Dan ketika Ibrahim dan Ismail mengangkat batu binaan Kaabah, dah siap nak letak tanda satu penjuru tu, nak kena letak satu batu untuk semua orang yang datang tahu di situ mula tawaf di penjuru tu. Nabi Ismail pergi cari, Jibril bawa turun batu daripada syurga. Hajar, dalam bahasa Arab hajarun, batu. Batu daripada syurga. Batu daripada syurga. Jibril bawa turun, tunjuk ke Nabi Ibrahim, nah batu. Nabi Ibrahim pun letak di situ. Bila Nabi Ismail bawa mai satu batu, Nabi Ibrahim kata, Alhamdulillah, Allah dah hantar melalui Jibril alaihissalam batu daripada syurga. Dulu warnanya terang. Kemudian kata para ulama, disebabkan sentuhan tangan anak-anak Adam yang banyak dosa, akhirnya dia menjadi gelap dan hilang cahaya dia. Salah satu pendapat. Tuan-tuan, selesai bina Kaabah, dua beranak ni angkat tangan. Apa dia tuan-tuan? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana. Dua-dua angkat tangan. Rasul, dengar apa yang Rasul kedua-dua ini mendoakan kepada Allah setelah mereka habis melakukan ibadah ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Apa maksud dia? Wahai Allah, terimalah daripada kami ibadah dan ataupun amal yang kami lakukan ini. Itu Rasul, tuan-tuan. Kita siapa? Saya siapa dan tuan-tuan siapa untuk tak pernah minta dengan Allah? 30 tahun kita lakukan kebaikan dan amal ibadah selama ni, dengan Qurannya, sedekahnya, zikirnya, haji dan umrah. Taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Allah, wahai Tuhan kami, kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Ismail, dua-dua tadah tangan. Terimalah daripada kami apa yang kebaikan yang telah kami lakukan. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha mendengar, lagi Tuhan yang Maha mengetahui. Jalla jalaluh. Kena minta, tuan-tuan. Kena minta. Nombor 6 ke nombor berapa saya tak ingat. Laju-laju ni ulang kaji. Ulang kaji menyambut Ramadan. Hadis ni sangat popular. Hadis ni sangat masyhur. Iaitu hadis yang Nabi naik mimbar. Nabi naik 3 tangga. Mimbar baru Rasulullah selepas Nabi berkhutbah di atas batang tamar. Nabi berkhutbah di atas satu batang tamar yang dibuat oleh sahabat. Dia tak ada tangga. Batang tamar yang menangis. Kayu kering yang sudah pun reput, yang sudah pun tak boleh tumbuh, yang menangis bila Nabi naik guna mimbar baru yang dibuat oleh para sahabat yang ada 3 tangga. Lalu tangisan daripada batang tamar yang sudah kering itu didengari oleh Rasulullah dan semua para sahabat di dalam masjid. Siapa menangis, tuan? Batang kayu buruk yang lama itu. Sedih sebab Nabi tinggalkan dia. Sebab Nabi berdiri di atas mimbar baru, Nabi tinggalkan dia. Batang tamar yang tak ada hati, batang tamar yang tidak ada akal seperti manusia,
boleh mengeluarkan suara tangisan kerana rindu dan kasih dengan Nabi. Kita manusia yang ada otak dan hati tak pernah menangis merindui Rasulullah. Ini yang jauh. Yang jauh. Bila mimbar baru Nabi, mimbar tuan-tuan ada 1, 2, 3, 4 tangga. Sikit lagi sunnah. Kalau hak 3-nya sunnah. Ini bid'ah sikit. Lawak. 3 tangga mimbar Nabi. 1, 2, 3. Satu hari Nabi naik tangga yang pertama, Nabi sebut amin. Semua orang tahu ni, dalam masjid ni semua orang tahu, kita ulang kaji. Nabi sebut amin. Wahai Allah, perkenankan permintaan ini. Sahabat semua tengok Nabi sebut amin, tapi sahabat tak dengar doa apa. Nabi naik tangga yang kedua, Nabi sebut amin. Sahabat semua tengok, lagi pelik, semua sahabat memanjangkan leher macam tu. Nabi sebut amin apa? Semua sahabat tengok. Nabi sebut amin. Wahai Allah, apa maksud amin? Wahai Allah, mustajab dan makbulkan permintaan ini. Itu amin. Dalam solat yang kita baca waladdallin amin, itu maksud amin, wahai Allah, perkenankan permintaan ini. Nabi naik tangga yang ketiga, Nabi sebut amin. Ada 3 permintaan. Kemudian Nabi khutbah. Habis khutbah, Nabi turun. Semua sahabat mengerumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Tengok perangai sahabat. Sahabat mengejar ilmu, mengejar ilmu. Bila nampak Nabi turun, semua sahabat kerumun Rasulullah. Ya Rasulullah, 3 doa yang kami dengar. Apakah permohonan, apakah yang diaminkan oleh kamu, wahai pesuruh Allah? Kami tak dengar apa pun. Rupa-rupanya, tuan-tuan sekalian, Nabi sebut atani Jibril. Jibril telah datang sebentar tadi. Jibril telah datang sebentar tadi. Kemudian Jibril berkata kepada aku di tangga yang pertama, wahai Muhammad, inni da'in fa'amin. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku nak berdoa, amin wahai Muhammad. Tuan-tuan, siapa dia berdoa? Jibril alaihissalam. Berapa tahun Jibril beribadah kepada Allah? Wallahu alam, berapa ratusan ribu tahun. Berapa kali Jibril lakukan dosa dan maksiat kepada Allah? Kosong. Saya nak beritahu macam ni, saya nak beritahu yang berdoa itu Jibril, Sayyidul Malaikah, penghulu dan ketua pada para malaikat. Wahai Muhammad, aku berdoa, kamu amin. Tuan-tuan nak agak doa tu macam mana? Sebab tu kita, tuan-tuan, kalau kita duduk dengan orang soleh, kita minta orang soleh berdoa. Doa, tolong berdoa. Dia berdoa, kita amin. Ataupun dia tak mau doa, kita kata kat orang soleh tu, saya doa, Tuan aminkan. Ada seorang pemuda yang tak pernah tengok Rasulullah, tetapi Nabi pesan dekat sahabat, wahai para sahabat, kalau kamu jumpa Uwais ibn Amir, minta dia berdoa kerana doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Subhanallah. Bukan sahabat, orang biasa je. Sebab tu hati-hati dengan orang keliling kita, tuan-tuan. Kita tak kenal siapa yang Allah kasih, siapa yang Allah. Ajaran Islam ajar kita untuk hormat dan kasih semua orang. Subhanallah. Jadi hadis ni saya nak ceritanya, memang ramai ustaz-ustaz hurai hadis ni, tapi ada satu sudut ni yang tidak dihuraikan, iaitu yang berdoa itu Jibril alaihissalam. Nabi kata tadi aku di tangga pertama, Jibril datang, Jibril kata wahai Muhammad, inni da'in fa'amin, aku nak berdoa ni wahai Muhammad, kamu kata amin. Maka Jibril pun berdoa, wahai Muhammad. Ini doa pertama, tuan-tuan dengar. Doa ini didoakan Jibril, diaminkan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan tiga ni tuan. Wahai Muhammad, mana-mana di kalangan umat kamu yang sempat hidup bersama ibu dan ayah dia yang tua, yang sakit, tetapi tidak membuatkan untuk dia merebut pahala dan tidak membolehkan dia mendapatkan syurga daripada kesempatan itu, maka Muhammad, orang itu adalah orang yang jauh daripada rahmat Allah. Nabi kata amin. Maksudnya macam ni, siapa yang ada mak ayah tetapi keberadaan mak dan ayah dia tidak membuatkan dia mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya dia tak kejar pun kasih ataupun redha pengampunan dengan berkhidmat dan berbakti dengan ibu dan ayah dia ketika mak dan ayah dia masih hidup, dia buat tak heran je. Kemudian mak dan ayah meninggal, macam tu je lah, sekadar anak macam tu je. Satu, hati-hati. Ini doa yang pertama. Hati-hati orang yang Allah bagi umur ibu dan ayah dia panjang sampai dia dah ada harta, dia dah ada pekerjaan, dia dah ada keluarga, tapi dia tak pedulikan mak dan ayah dia. Hati-hati. Jibril berdoa, Nabi kata amin. Wahai Allah, perkenankan doa Jibril. Subhanallah. Tuan-tuan, dua kekasih yang paling tinggi dalam alam ni berdoa serentak. Sudut ni jarang dihuraikan. Jibril berdoa, Nabi kata amin, wahai Allah, perkenankan. Sebab tu tuan-tuan, orang-orang yang menderhakai dan meninggalkan bakti ibu dan ayah sebelum akhirat, dunia dia sudah hina dan celaka. Mesti. Dunia dia sudah sengsara dan tak tenteram hati dan keluarga dia. Keluarga kecil dia, isteri anak-anak dia tu. Tak bahagia pun sebelum akhirat. Nombor dua, Nabi pun langkah. Kata Rasulullah, aku naik tangga kedua. Jibril kata, wahai Muhammad, man adraka Ramadhan falam yughfar lah. Sesiapa di kalangan umat kamu yang mendapat bulan Ramadan, Allah bagi peluang untuk merasai Ramadan, Allah bagi peluang untuk duduk dalam Ramadan, tetapi dia tidak diampunkan dosa dia, keluar dalam keadaan membawa dosa yang sama banyak, dia ni adalah juga golongan yang jauh daripada rahmat Allah. Nabi kata amin. Wahai Allah, perkenankan permintaan Jibril. Ini Ramadan ini yang syahid kepada hadis ni. Ini yang bahaya apabila seseorang itu diberikan kesempatan untuk berada dalam Ramadan tetapi tidak sedikit pun mengurangkan dosa dia. Dia keluar daripada Ramadan 30 hari membawa dosa yang sama banyak, membawa maksiat yang sama banyak, sikit pun tak kurang. Ini bahaya. Saya sedih minggu lepas, sangat sedih bila saya tengok satu video seorang remaja lelaki umur 20-an. Follower dia ramai, dia boleh sebut dalam video dia tu, dalam YouTube tuan-tuan. Tak tahu Insta ke Facebook, saya tak pandai sangat kan. Tapi saya boleh tengok lah. Bukan saya cari tuan-tuan, dia kata dia keluar tu, kita pun tekan, dia pun bercakap, dia kata, saya kalau bulan Ramadan saya tak puasa. Lelaki ni Islam, umur saya rasa baru 20-an. Subhanallah. Dia kata saya kalau Ramadan saya tak puasa. Lepas tu mungkin ada orang gelak kat dia, lepas tu dia kata betul-betul. Saya cakap betul. Sebab, kenapa saya tak puasa? Sebab saya tak solat. Lagi dia beritahu. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Dia buat rambut panjang dia tu, dia buat kot ni, lepas tu dia buat rambut panjang dia kot ni. Sambil cakap tu, dia buat rambut kot ni, dia buat rambut kot ni. Dia kata, saya sebenarnya tak puasa Ramadan. Bila datang Ramadan, saya tak puasa. Tuan-tuan, kamu dah buat dosa besar. Allah satir kamu, Allah tutup kamu.
yang kamu umum depan ratusan ribu orang, kemudian dikongsi jutaan orang tengok, kamu nak cabar siapa? Kamu nak pemainkan siapa? Yang bagi tahu kat semua orang untuk bagi semangat kat anak-anak muda lain tak berpuasa. Apa kamu nak bagi tahu kepada orang lain kamu tak puasa tapi boleh makan, boleh hidup? Dia kata saya tak puasa. Maksudnya dia okey je, kaya je, YouTube bayar kat dia banyak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dia tambah pula di belakang tu, dia kata sebab apa saya tak puasa? Sebab saya tak solat. La haula wa la quwwata illa billah. Dah tadi dia buka aib dia sendiri, dia kata dia tak puasa, dia buka aib yang kedua. Bahawa dia tak solat pula. Wal a'yadzu billah. Semua orang diampunkan oleh Allah dan kena rahmat Allah. Kecuali mujahir, hati-hati. Apa mujahir tuan-tuan? Orang yang apabila dia buat maksiat, Allah satar dan tutup dia pergi umum kat orang. Hak macam ni Allah tak ampunkan. Nabi kata ramai orang buat dosa, dengan rahmat Allah, Allah ampunkan orang tu. Sebab iman dia lemah, dia tak pernah berlagak di hadapan Allah, dia buat dosa. Dia tidak pernah bongkak di hadapan manusia sebab dia buat dosa. Dia tak pernah cabar Allah sebab dia buat dosa. Dia mengaku dia lemah. Dia simpan dosa yang dia buat, dia tak cerita ke orang. Dia tahu iman dia lemah. Dia buat dosa. Illal mujahir, Nabi kata, kecuali satu kumpulan jarang mendapat rahmat Allah. Susah untuk mendapat pengampunan Allah. Siapa tuan-tuan? Mereka yang apabila Allah sudah tutup aib dia, dia buka aib dia depan orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hati-hati tuan-tuan. Hati-hati dengan inilah media sosial ni. Semua benda nak cerita, semua benda nak post. Dia tak tutup aurat, cerita tunjuk ke orang. Dia makan bulan puasa, dia cerita, dia tunjuk ke orang. Semalam dia berzina, dia masuk dalam status dia, malam dia berzina, kata boleh seorang lagi perempuan. Banyak zaman hari ni. Kemudian dibaca dan dikongsikan puluhan ribu orang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tadi kita sebut saya dan kita semua berdoa kepada Allah, wahai Allah, lama dah kami buat kebaikan, terima kasih wahai Allah, alhamdulillah. Boleh ibadah kepada Allah, boleh buat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Terima wahai Allah semua yang kami lakukan. Yang terakhir yang besar, dia banyak kita nak sentuh, tapi saya ringkaskan yang terakhir yang bagi saya sangat besar selain daripada jaga Ramadan tadi, ialah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan sifat kepemurahan Rasulullah itu menjadi-jadi dalam bulan Ramadan. Hadis ni riwayat Ibnu Abbas, hadis sahih. Tuan-tuan tengok, saya hurai dengan izin Allah hadis ni. Tuan-tuan tengok. Bila Ibnu Abbas dia sebut tentang pemurah, Ibnu Abbas pilih Nabi SAW. Orang yang paling pemurah di kalangan sahabat, Ibnu Abbas pilih Nabi. Ibnu Abbas tak sebut Abdul Rahman ibn Auf. Sayyiduna Ibnu Abbas tak sebut nama Abu Bakar ibn Abi Quhafah radhiyallahu anhum. Kenapa? Jawapannya sebab para sahabat yang lain apabila mereka bersedekah, walaupun Abu Bakar ibn Abi Quhafah, kalaupun dia bersedekah, dia mengeluarkan semua duit tunai dia, tetapi di rumah dia masih berbaki binatang ternakan yang banyak. Di rumah beliau masih berbaki sekian-sekian bidang tanah yang dia ada.
Tetapi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersedekah, ketika Nabi tolong orang-orang miskin, ketika Nabi mengeluarkan seluruh hartanya untuk orang susah, untuk umatnya, bila orang pergi tanya di rumah Nabi, isteri Nabi akan jawab, di rumah kami hanya berbaki air dan buah kurma saja. Ma indana ta'amun illa ma. Rumah kami ada air saja. Nabi bagi ke semuanya. Sebab tu bila Nabi solat, ni bukan Ramadan tuan-tuan. Ini bukan Ramadan yang Nabi buat ni. Yang saya cerita ni. Bila datang Ramadan, sifat pemurah Nabi SAW, karrihil mursalah, kata Ibn Abbas, seperti angin yang bertiup kencang. Nabi solat, habis bagi salam, selalunya Nabi wirid, istighfar apa semua tu, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Semua solat Nabi akan buat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kita banyak buang benda tu, saya pun tak tahu. Sunnah mana saya tak tahu. Nabi tak pernah tinggal sampai akhir hayat. Kemudian tiba-tiba sehari itu Nabi solat asar, bagi salam, Nabi bangun, Nabi keluar daripada rumah. Kata sahabat, sehingga Nabi melangkah paha-paha kami. Melangkah lutut-lutut kami. Nabi keluar, semua sahabat tengok. Kemana? Bila Nabi masuk balik, sahabat kumun Nabi, ya Rasulullah, kenapa terus keluar? Nabi pun bagi tahu, sesungguhnya selepas solat tadi, aku teringat bahawa di rumah salah seorang isteri aku berbaki sebentuk cincin emas ataupun sebentuk emas. Cincin ke kalung ke salah satu lah. Nabi kata, seusai memberi salam, aku teringat di rumah salah seorang isteriku berbaki sebentuk emas. Maka aku keluar, cari di mana emas itu berada. Tadi aku telah mendapatkan emas itu, dan tadi juga aku telah sedekahkan emas itu, tak ada apa. Kerana aku takut sekalau-kalau seandainya hari ini Allah ambil nyawa aku, di dalam rumah aku ada dunia, kata Nabi SAW. Emas sebentuk, Nabi risau ada dunia dalam rumah kita. Dalam rumah kita ada apa, tuan? Dalam rumah kita ada apa? Lebih daripada dunia dalam rumah kita. Subhanallah. Bersedekah Nabi. Sedekah Nabi. Tuan-tuan nak dengar sedekah Nabi yang kedua? Sikit je. Supaya saya dan kita semua semangat untuk sedekah Ramadan. Kerana antara sedekah yang paling afdal yang Nabi sebut dalam satu hadis marfu', afdalus sadaqah sadaqatu Ramadan. Sedekah yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Nabi duduk satu hari, orang bagi hadiah kambing. Kemudian Nabi pun pergi tengok kambing tu. Rupanya kambing yang diberikan dan dihadiahkan kepada Rasulullah itu memenuhi lembah di antara dua bukit. Tuan-tuan, kambing memenuhi lembah dua bukit, 100 ekor kah? Ribuan ekor kambing. Hadis ni hadis sahih. Di bawah tajuk, kana Rasulullah anfaqa ma baina jabalain. Tajuk tu, yang pandai bahasa Arab lah, boleh cari. Bila Nabi pergi tengok, ada orang hadiah ke Nabi, Rasulullah SAW, kambing yang memenuhi lembah, di antara dua bukit. Nabi pun pergi tengok. Datang satu Arab Badui. Arab Badui ni macam orang asli kita lah. Islam Badui. Dia pun menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, apakah kambing ni milik kamu? Nabi kata, ya, ada orang hadiah tadi. Dia kata, ya Rasulullah, besarnya nikmat dan pemberian kambing ni oleh Allah kepada kamu. Nabi kata, atuhibbuhu, apakah ia menakjubkan kamu dan kamu suka? Nabi tanya dia. Dia kata, ya. Nabi kata, aku berikan kepada kamu kesemuanya. Yang ni tuan-tuan, satu masjid ni sekali dengan penceramah tak boleh buat.
Salah satu daripada sedekah yang Nabi buat ni, satu masjid ni sekali dengan penceramah tak mampu buat. Kita kalau ada dalam tabung kita, bank kita 100,000, berani ke sedekah 100,000? Saya tak berani, tuan-tuan pun tak berani. Subhanallah. Tapi kisah ini menguatkan semangat kita untuk kita ke arah itu, untuk kita berani dan yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang tak biasa jangan, tuan-tuan. No? Dah dalam bank 3,000, dia keluar 3,000 tu dia sedekah lagi. Lepas tu dia kata, Ustaz Wadi suruh jam kan. Dahlah kita tak yakin. Nabi melakukan itu kerana keyakinan Nabi dan para sahabat. Dan ramai pun di kalangan orang kaya kita, alhamdulillah, yang apabila mereka menginfakkan 100,000, 300,000, 400,000, mereka menyaksikan dengan mata dan kepala mereka sendiri bagaimana Allah menggantikan dan mencurah-curahkan jutaan ringgit kepada mereka. Dia memang benda tu, Allah berjanji, ya ibna Adam anfiq, wahai anak Adam, berinfaklah, unfiq alaik, aku akan menggantikan kepada kamu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Ramadan nak datang, kita berazam dengan Allah, ambil sebahagian duit kita ni untuk diinfakkan kepada dalam bulan Ramadan. Yang paling elok sekali ialah cari masjid-masjid yang buat berbuka puasa. Tuan-tuan cari dalam Kuala Terengganu ni 30 masjid, 40 masjid yang buat buka puasa. Masuk dalam tabung buka puasa Ramadan, tiap-tiap 30 masjid ni, 40 masjid ni, setiap hari ataupun satu Ramadan. Kalau nak pergi tiap-tiap hari jenuh lah Ustaz, pakai tak ada kerja lain kan, 3 jam pusing masjid. Pergi sekali cukup dah tuan-tuan. Satu masjid keluar RM50, cari tabung. Ada saya singgah 3-4 hari lepas, satu masjid saya singgah. Bila nak keluar tu Allah peringat, tabung Ramadan buka puasa, Allah peringat. Saya nak keluar dari masjid tu, saya pun teringat, betul, keluar duit. Dan bila saya keluar, memang ada tabung tu, Masya Allah. Tabung buka puasa Ramadan. Masuk. Sesiapa yang bagi makan buka puasa kepada satu orang. Tadi saya cerita pahala puasa. Tadi saya dah cerita kat tuan-tuan pahala puasa Ramadan yang bukan 700 kali ganda. Allah Ta'ala kata, aku rahsiakan pahala kepada orang berpuasa seorang. Nabi SAW beritahu dalam satu hadis, sesiapa yang menyediakan makan berbuka puasa untuk satu orang Ramadan, maka dia mendapat pahala seperti seorang yang berpuasa tanpa mengurangkan sedikit pun pahala orang tu. Dapat satu. Tuan-tuan hanya mampu bagi di satu masjid 30 hari RM50. Allah tahu kemampuan kita. Kita kata, wahai Allah, ni RM50 untuk 30 hari masjid ni buka puasa. Tuan-tuan bayang tengok, sehari 200 orang buka puasa satu masjid, 50 orang buka puasa satu masjid, insya-Allah puluhan ribu pahala orang yang berpuasa tahun tu masuk ke kita, insya-Allah. Tak mampu 50 satu masjid, RM10. Kita beli rokok beratus boleh tuan. Kita tipu Allah Azza wa Jalla kalau kita kata tak mampu. Saya rasa sekat itu dulu insya-Allah untuk malam ni. Yang baik daripada Allah SWT, yang kurang daripada diri saya sendiri. Semoga kita semua diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Ramadan pada kali ini, diberikan kesempatan untuk berada dalam bulan Ramadan pada kali ini, dimasukkan oleh Allah SWT dalam senarai mereka yang dibebaskan daripada neraka, insya-Allah dalam Ramadan pada kali ini. Jadi semoga kita jumpa lagi akan datang. Saya minta maaf kepada banyak wakil masjid yang minta saya nak sebut kat tuan-tuan. Saya ada lebih 700 jemputan. 700 jemputan yang saya tak tunaikan, yang belum sempat ditunaikan. Ada ramai orang kecil hati sebab mari Terengganu je masjid Durian Burung.
Kalau durian burung je, saya ceramah di Terengganu, Kuala Terengganu. Kan? Masjid lain tak pergi langsung. Bukan masjid angkat kata tak apa, bukan masjid angkat tak angkat ni. Saya yang tak sempat, jadi saya beritahu kepada wakil di Terengganu ni, Encik Zarifi, yang menguruskan ceramah saya di sini. Saya kata satu je saya kata kat dia, ataupun dua saja. Esok pagi saya nak balik dah. Esok pagi insya-Allah selepas subuh saya akan terus balik. Semoga Allah Ta'ala beri kesempatan kepada kita semua untuk berada lagi dalam majlis ilmu. Saya mohon maaf kasar bahasa, kecilkan hati siapa-siapa. Tadi saya masuk, ada dua pakcik nak salam kan, saya terus berjalan je. Saya bersalam pun salah, saya tak salam pun salah. Saya bersalam, orang kata tak faham SOP, orang kata kat saya. Saya tak salam, orang kata ustaz tak mau salam pula. Jadi saya minta maaf lah kan. Tak bersalam ke bersalam ke, saya mendoakan semua, dan kita dan saya sendiri, semoga kita semua diampunkan oleh Allah, dimuliakan dengan Ramadan, dimasukkan ke dalam syurga Firdaus insya-Allah. Kita dan ahli keluarga kita melihat Allah Azza wa Jalla hidup sebumbung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.